Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat tempoh sumpah yang dikira hanyalah suatu jam sahaja, melainkan jika ada niat yang lain dalam dirinya atau ia mentafsirkannya dengan kemungkinan yang ada, iaitu dengan berdasarkan pada tempoh yang paling singkat terhadap maksud aus atau atau masa sumpah tersebut. Wallahu alam. Ini pendapat ulama fiqh tentang masa aus itu. Berapa lama? Ada perbezaan, ada pendapat yang berlainan. Wallahu alam. Yang ketiga, Allah SWT memutuskan hukumannya dengan janji yang amat buruk. Justru Allah menjanjikan kerugian pada semua manusia, melainkan mereka yang dikurniakan 4 perkara dan yang bersifat dengan 4 sifat, iaitu iman, amal soleh, memberi nasihat dengan kebenaran serta memberi nasihat, dan bersifat dengan sifat kesabaran. Nyata tersebut menunjukkan bahawa kejayaan terselamat dari kerugian di atas ada amat berkait rapat dengan sifat-sifat keimanan. Sementara iman pula mempunyai 6 ciri, iaitu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab, para rasul, hari akhirat, qadar, ini ketentuan baik dan buruk ini datang dari Allah SWT. Manakala amal soleh pula ialah melaksanakan perkara-perkara wajib, menjauhi perkara-perkara maksiat, dan melakukan kebaikan. Memberi nasihat agar menurut kebenaran adalah memberi bimbingan kepada orang lain dengan perkara-perkara yang pasti dan menggesa mereka supaya mentauhidkan Allah dan beramal dengan ajaran Al-Quran, berdakwah pada agama Allah, memberi nasihat, menyuruh mereka orang lain supaya melakukan perkara-perkara yang baik, melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara mungkar, di samping mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Ni tuan-tuan, ini adalah maksud watawasau bil haqq. Maksud illadzina amanu wa amilus solihat. Iman itu ialah macam yang kita sebut tadi, rukun-rukun iman. Wa amilus solihat ialah melakukan rukun-rukun Islam yang 5 itu. Waktu wa tawassaw bil haqq ialah memberi bimbingan kepada orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak orang lain meninggalkan kemungkaran. Begitu. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepada saya kelemahan saya. Manakala maksud saya memberi nasihat supaya bersabar agar sebahagian umat manusia menasihati sebahagian yang lain supaya mentaati Allah, bersabar dan tidak melakukan maksiat. Itu dia. Maksud bersabar atau sabir ini nasihat dengan penuh kesabaran. Maksudnya tidaklah memberi nasihat yang kasar, memberi nasihat dengan sabar, dan perkata-kata yang baik, tidak bertindak balas apabila menerima kejian, cacian dari orang yang tak menerima nasihat. Macam itulah. Dalam masa yang sama mereka naklah redha dengan qada dan qadar agar dalam menghadapi suatu musibah dan ujian. Itu maksudnya. Maknanya apabila seseorang itu ditimpa musibah, kita menyabarkannya dengan memberi nasihat yang baik, mengajaknya bersabar, tertabah menghadapi musibah dan ujian ni. Itulah yang dikatakan wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Dan yang akhir sekali, yang keempat, Imam Ar-Razi berkata, ayat ini menunjukkan bahawa ini kewajipan menegakkan kebenaran adalah sesuatu yang amat berat. Cabaran dan tribulasi adalah lumrah bagi para pejuang kebenaran. Itu dia. Jadi ayat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ni, kata Imam Ar-Razi, ialah suatu satu isyarat bahawa menegakkan kebenaran itu sesuatu yang berat, yang seharusnya dihalalui dengan sabar, bagi semua pejuang-pejuang kebenaran, bagi semua pendakwah. Kalau setakat mengajar masjid tak berapa kerat yang datang tu sayangkan, itu adalah lumrah. Kita kena sabar. Kalau yang di masjid tu tinggal 5 bulan siap je, sabarlah, tak apa. Itu adalah lumrah dalam dakwah. Kita jangan rasa kalah.
Jangan rasa sedih, dan kita kena sabar dan tabah. Itu dia. Oleh itu, mereka perlu mengiringi dengan arahan supaya saling memberi nasihat antara satu sama lain. Jadi maknanya sama kita yang mengajak ke arah kebaikan pun perlu saling nasihati supaya jangan ada di kalangan kita ini yang terbabas dari landasan. Yang ada di antara kita ni yang penyimpang dari perjuangan. Itu maksudnya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Jadi habislah kita membincangkan surah Al-Asr dari pengenalan pada terjemahan hukum makam tajwid, terjemahan harfiah, tafsir ulasan, dan akhir sekali pedoman dan hukum hakam. InsyaAllah pada bulan kita akan datang kita akan sambung dengan surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Humazah. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam kuliah yang akan datang. Dan pada tuan-tuan dan perempuan, jangan lupa subscribe channel Muhammad Azmi 10 dan tekan loceng untuk mendapat maklumat-maklumat dari channel kita ini, insyaAllah. Dan sebelum berakhir, saya pesan pada tuan-tuan dan diri saya terutamanya, kita jaga kita, ikut patuhlah SOP dan sentiasa mengamalkan kebersihan diri agar diri kita sentiasa sihat dan terpelihara dari dijangkiti wabak COVID-19 ini, insyaAllah. Wallahu Rasulullah barakallahu fikum wa qul la tafazini wa lakum bila dia taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai akhir sekali, saya mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kuliah ini akan ada manfaat untuk kita bersama. Boleh kita kena pada lebih baik bagi kita rahmati berganti dari Allah SWT dan hidup ini kita bersama mesti kita akan bagi dulu sampai akhirat. Dan apa-apa dalam kuliah ini yang mungkin tersilap di mana-mana, terkasar di mana-mana, tersinggung di mana-mana, saya pun maaf dari Allah SWT dan Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu Rasulullah barakallahu fikum wa qul la tafazini wa lakum. Terakhir kuliah kita dengan tasbih al-kafarah dan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Maulana Muhammad wa alihi Allahumma arham jami'al wa tafraq bi tafsuma. Allahumma inna al-kafiru wa da'ana a'udzuka min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa fariq jam'ahum wa shattit kama tawzazil dahzum samim kilabi. Ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzil kitab wa ya mujassa wa yazmal ahzab ayzilhu wa sallallahu alaihi wa sallam ya rahmanir rahim. Rabbana zidna muslimin fami aku rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban rabbana alayka tawakkalna wa ilayka al masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salna wa manna wa liqa'ana wa amalna fi hadhihi al-laylatil mubarakah min shahri safar barakah kasabna alim ta'ala aytub alaina ya maulana tatawwah wa fiha asqana tatuna fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal bina hidayah tawfiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.